Okey, jam telah menunjukkan pada pukul 11. Kita akan terus mulakan. Nanti kalau siapa-siapa join nanti kita admit lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini pada hari ini adalah sains tingkatan 1. Memang saya tulis dekat saya punya paparan laluan tu teks di bahagian bawah tu memang join satu mahir bersama-sama satu aktif. Kita join sekali 2 kelas supaya memudahkan saya menerangkan tugasan pada akhir, nantilah tugasan simple saja. Okey, so sebelum tugasan tu saya beri, hari ini kita akan masuk pada tajuk aplikasi penderbungaan kacuk dalam bidang pertanian, iaitu masih lagi dalam tajuk pembiakan bagi tumbuhan. Sebelum kita masuk ke ini, kita dah tahu dah bahawa kita dah belajar mengenai penderbungaan sendiri dan juga penderbungaan kacuk. Penderbungaan sendiri itu bermaksud daripada pokok yang sama, daripada bunga yang sama, satu bunga, pokok sama, ataupun pokok sama, bunga berlainan tapi pokoknya sama, bunganya berlainan. Itu penderbungaan sendiri. Penderbungaan kacuk ni bermaksud ada dua jenis pokok, pokok A dengan pokok B, tapi jenis sama. Pokok bunga raya mesti dengan pokok bunga raya saja. Okey, jadi penderbungaan ini bermaksud, penderbungaan kacuk ini bermaksud butir debunga daripada pokok A pergi kepada pokok B, ataupun butir debunga daripada pokok B pergi ke pokok A. Nanti ada ejen yang bawa. Ejen tu kita tahu ada serangga ke, ada manusia ke, ada angin ke. Itu adalah ejen. Mesti ejen bawa. Pokok mana boleh jalan bergerak pula kan. Okay. So kita tengok antara aplikasi yang kita jalankan di Malaysia yang betul-betul memberikan manfaat kepada teknik penanaman di Malaysia yang membuahkan hasil yang lumayan lah. Okay, so kita pergi terus kat sini. Kita akan nampak. Okay, kita cuba besarkan. Okay. Okay, kita akan nampak yang pertama sekali yang menguntungkan kita adalah kelapa sawit. Sebab tu ni kelapa sawit sebab tu di Malaysia ini kelapa sawit paling banyak tanamannya. Kenapa? Keliling bumi Malaysia ni semuanya kelapa sawit. Kita pun lalu kelapa sawit, lalu sini sana ni kelapa sawit. Sebab kelapa sawit ini menjadikan sekarang ni saya rasa kita ni yang nombor 2 di dunia, nombor 1 Indonesia pengeluar minyak sawit, minyak masak tu lah di dunia. Nombor 2 pengeluar minyak sawit. So hasil pendapatan negara selain daripada Petronas minyak, jadi kelapa sawit adalah hasil pendapatan negara yang sangat-sangat lumayan. Sebab tu ramai orang suka tanam sawit lah kalau ada ladang dia lah. Duit. Okey, pokok induknya adalah Vacifera dan Dura. Pokok kacukannya jadi Tenera. Tak tahu lah siapa bagi nama ni. Tahu lah pula adalah orang yang bagi nama. Jadi pokok kacukan ni akan menghasilkan hasil buah dan isi yang lebih banyak dan tempurung nipis. Kita nak isi lah, tempurung tebal-tebal tak nak. So bila dia kacuk ni, dia jadi isi dia lebih banyak. Tempurung nipis macam durian lah kan, macam durian kalau kamu beli. Okay. Kita nak isi tebal, biji nak kecil je. Kalau isi nipis amat, biji yang tebal, rugilah pakai kilo timbangnya. Jadi kita rugi dekat situ. So sekarang bila kacuk, teknologi kacukan ni menyebabkan dia punya hasilnya lebih baik. Itu yang kita nak. Okay. Yang kedua, betik. Betik ni Subang 6, tak tahu nama kenapa pula Subang 6, dan Sunrise Solo. Kita gabungkan dua tu, induk tu jadi Exotica. Jadi lebih manis dan lebih berisi. Lebih sedap lah, lebih manis dan lebih berisi. Itu bagusnya kita kacuk. Yang kedua, jagung. Jagung manis dari Taiwan dan Mexico.
Dulu kita kenali dia sebagai jagung daripada Taiwan yang sedap. Memang sedap jagung daripada Taiwan. Sekali kita gabungkan dengan apa dua-dua ni, jadi lebih baik agaknya. Jadi mas madu. Namakan dia mas madu. Lebih manis, besar, daya tahan terhadap penyakit, atau penyakit atau kemarau yang tinggi. Ada penyakit ke, ada kemarau ke, boleh hidup. Itu yang kita nak. Jenis-jenis macam ni lah. Okey, yang tu padi. Padi pun antara jenis tanaman yang menghasilkan hasil yang lumayan bagi negara kita, Malaysia. Kita ada negeri jelapang padi, itu negeri Kedah. Jadi dia tanam padi lah untuk kita dapat makanan ruji kita, makanan asasi kita. Asas adalah beras. Jadi kita tanam beras tersebut lah. So beras siam 29 gabungan jenis bifum, jadilah padi melinja dipanggil. So padi melinja ni hasilnya lebih padat, lebih banyak, masak dengan lebih cepat. So dulu musim yang padi ni dia dua kali setahun 2 kali yang boleh tuai padi tu. So sekarang ni bila teknologi kejukan ni dah diperkenalkan, satu musim boleh 3 kali. Jadi maksudnya lebih banyak pendapatan lah, lebih banyak hasil, lebih banyak pendapatan untuk penanam-penanam padi. Okey, itu bagusnya teknik kacukan tu diaplikasikan dalam tanaman di Malaysia. Okey, kita nak tengok macam mana proses persenyawaan berlaku. Okey, masa kita belajar pasal bunga raya tadi, saya dah terangkan bahawa ada stigma. Dekat bunga raya tu ada stigma. Stigma ni kononnya nanti kalau ni saya tulis. Okey, dekat sini ada bahagian enter dan filamen. Okey, enter dan filamen. Sekarang ini yang warna kuning-kuning ni. Ini yang kuning yang saya cakap dekat ni warna kuning. Yang ni warna kuning. Yang ada yang kuning ni, yang warna kuning ni nak pergi ke sini. Yang warna kuning tu nak pergi ke stigma tu. Macam mana warna kuning tu boleh nak pergi ke stigma tu? Sama ada ditiup angin, sama ada dibawa oleh serangga. Okey. Menyebabkan nama dia butir bunga lah, stamen tu butir bunga nanti akan melekat pada stigma. So kita tengok nombor 1 lah. Okay, bila dah dibawa di serangga ke siapa-siapa ke kan, dah melekat kat sini, dah melekat kat kawasan sini, ni. Nampak ni ada 2 dah ni. Okey. Situ ada 2. So stamen tu, butir bunga daripada stamen tu dah melekat pada stigma yang dibawa oleh ejen pendebungaan tu lah. Lepas itu bila dia dah melekat, dia akan jadi ada tiup nanti. Dia ada macam straw. Okey, nanti dia akan jadi macam straw. Ini dah nampak dah ni. Dia punya straw dah. Ni kita tengok daripada nombor 2 ni, nampak akan ada straw pergi ke bawah. Nak pergi jumpa dengan ovule. Straw tu mesti nak cantum dengan ovule. Dalam straw tu nanti, dekat sini akan diturunkan ataupun butir bunga tu akan jatuhkan gamit jantan. Ada gamit jantan lah. Okey. Kalau manusia sperma lah kan. Kalau ni dia gamit jantan tu lah. Gamit jantan tu lah yang akan jumpa dengan ovule. Dia dah cantum dah tadi ni macam ni. Ni contoh dia. Okey, dia dah cantum. Dia dah cantum tu, dia punya butir bunga tu dah melekat. Lepas tu gamit jantan dah turun, elok dia bercantum, dia jadi macam ni. Dekat sini. Kat nombor 3 ni. Gamit jantan dan gamit betina sudah pun bercantum. Kalau dah bercantum, kita akan tengok dia jenis apa. Jenis berbunga saja ke ataupun jenis berbuah. Okey. Kalau jenis bunga, dia hasilkan bunga yang baru. Kalau jenis buah, dia akan berbuah. Kalau tak jadi apa-apa, gugurlah dia. Tunggulah musim yang akan datang. Tak adalah dia punya kehidupan dia dekat situ. Tunggulah bunga-bunga yang akan datang. Okay. Itulah teknik persenyawaan bagi tumbuhan. Okay.
Seterusnya, struktur biji benih pula. Ni kita nak tengok biji benih ni pula. Macam mana nak tanam. Tadi pendebungaan, nak hasilkan bunga, nak hasilkan buah yang baru. Ini pula adalah biji. Okey, biasa kita tanam guna biji benih lah. Okey, biji benih ni pun boleh juga dia hasilkan biji benih. Okey. Proses persenyawaan berlaku, ovul dan ovari berkembang menjadi biji benih. Ni akan jadi biji benih. Okey, biji benih terdiri daripada embrio yang dilapisi oleh kulit biji atau testa. Bahagian-bahagian bunga yang lain pula akan layu dan gugur. Ini akan jadi biji benih lah. Okey, lepas tu biji benih pula dibahagi kepada dua. Ada dua jenis pula. Ada monocotyledon, ada dicotyledon. Okey, mono dengan dicotyledon. Mono dan dicotyledon ni berbeza dia punya biji benih dia. Okey, bezanya kita tengok dekat sini. Ni dua ni ada. Ini dicotyledon Dicotyledon ni kacang hijau dia punya contohnya lah. Saya ada contoh dia kat sini nanti. Saya akan tunjukkan kepada pelajar lah. Nanti saya tunjukkan kepada pelajar. Kamu kena pinkan saya punya gambar nantilah selepas habis presentation ni, bila saya dah off kan saya punya slideshow ni, barulah saya keluarkan dia punya kacang tu. Okay. So kacang tu dia mempunyai hilum dan makrofil. Dekat luar dia ada hilum dan makrofil lah. Testa tu yang balut kacang tu. Kalau kacang dia hijau, warna hijau lah testa tu. Kalau kacang tu kacang merah, warna merah lah. Okey, dari titik, dari garis. Kalau kamu perasan, nanti kalau dapat saya tunjukkan. Dari titik dan garis, itu adalah makrofil, hilum dan juga testa. Okey. Dalam dia, bila kita belah dua, di dalam dia apa yang nampak? Okey, dalam dia ada plumule, radical dengan cotyledon. Dalam dia. Okey, bila kita tengok, kita zoom, kita nampak plumule, radical dengan cotyledon. Yang kita gelar dia sebagai embrio. Ini kita panggil dia embrio. Okey, itu dah dalam dia. Okey, kalau monocotyledon macam jagung kan. Jagung kita tak boleh nak belah jadi dua. Kepak dia ataupun potong dia jadi dua. Ni sebab dia mono, dia satu. Bila mono, maksud dia ada dua je. Kulit biji dengan radical dia dekat bahagian luar. Okay, tadi yang tu ada testa, makrofil dengan hilum. Yang ni pula ada dua kulit biji. Kulit biji dengan radical. Dekat dalam dia, dekat dalam dia lebih kurang sama je. Cuma dia ada endosperma, cotyledon, plumule dengan radical. Ini adalah perbezaan di antara monocotyledon dengan dicotyledon. Okey. Kita tengok fungsi dia pula. Apalah fungsi dia? Okey, yang pertama sekali fungsi dia, saya cuba besarkan sedikit. Kulit pada biji dekat luar tu, masa dekat dicotyledon tu ada testa, hilum, makrofil tadi. Kita tengok satu-satu. Testa tu melindungi biji benih. Dalam tu yang kita nak lindung dia. Sebab dalam tu yang kehidup. Testa ni dia punya kulit luar je. Dia akan melindungi biji benih. Okey, hilum, tempat biji benih melekat pada buah. Okey, biji benih melekat pada buah macam apple kan. Macam kamu makan apple, dekat dalam tu ada biji benih dia. Biji benih tu yang melekat dalam tembikai, tapi tembikai tak boleh. Apple paling mudah sekali nak tengok. Makan dalam dia ada biji. Jenis-jenis buah-buahan macam tu. Itu tempat dia melekat pada biji, pada buah. Makrofil ni liang kecil yang membenarkan air dan udara memasuki biji benih. Yang macam ada garisan tadi tu. Yang macam ada garisan ni kita panggil makrofil. Ini. Garisan pula. Yang macam lubang tu. Okey. Okey. Datang lagi seorang kawannya. Apa ni? Shokumar ke apa ni? Okey. Okey, yang seterusnya adalah dicotyledon punya. Dicotyledon tadi kita ada embrio tadi.
dalam dia ada plumule, ada radical, ada cotyledon. Kita tengok plumule ni. Okey. Plumule ni dekat-dekat dalam cotyledon pun sama ni. Ni silap. Tadi maternal cotyledon dengan dicotyledon ni sama dia punya fungsi dia. Embryo dah, plumule dengan radical cotyledon ni dua-dua tempat ada. Okey, plumule ni dia akan jadi pucuk. Ni nanti plumule ni akan hidup. Plumule ni adalah bahagian pucuk daun nanti naik. Macam mana nak tahu? Pucuk tu adalah plumule, P, huruf P ni. Huruf P ni yang akan kita hafal. Dia jadi plumule jadi apa? Kalau cikgu tanya, plumule jadi pucuk. Radical jadi apa? Radical jadi akar. Okey, akar R ni, huruf R. Akar. Okey. Cotyledon ni dah buat apa? Cotyledon ni dia simpan ni lah. Okey. Okey, selamat datang kepada rakan-rakan yang baru join Okey, kita dah sampai kat sini lah. Cotyledon ni adalah menyimpan dan membekalkan makanan untuk percambahan biji benih lah. Kita nak ada makanan lah bila kita nak tanam tu, nak kena ada juga tu yang dia bagi baja, bagi air, tu kena tanam tu. Yang tempat makannya ataupun tempat masuknya adalah cotyledon. Kenapa Akil makan aiskrim ke tu? Akil tu makan aiskrim tu. Okey, selamat pagi cikgu. Selamat pagi Kishore Kumar. Ya. Okey. Percambahan biji benih, macam mana nak tumbuh? Ini yang kita nak buat nanti ni. Okey, tugasan tulis juga. Tugasan kena buat juga. Ini TP6 punya. Okey, nanti tunjuklah dekat saya kita buat Google Meet. Ni saya dah tanam hidup. Okey, nanti kita tengok apa syaratnya. Percambahan biji benih, macam mana boleh hidup? Okey, macam mana boleh hidup? Okey, kita tengok macam mana video kita tanam lah. Macam ni lah. Yang pertama kita tanam lah. Okey. Bila tanam, radikal yang ada dalam biji benih nanti kita keluar lah. Ini nombor 2. Sekejap. Naklah pakai hitam. Tak semua penuh lah. Pakai biru. Okey. Ni. Yang pertama kita tanam. Macam biasa tanam. Dan lepas sehari 2 hari radikal tu akan keluar. Okey, radikal akan keluar, okey. Dan hari-hari yang seterusnya kamu akan boleh tengok radikal tu akan dia membesar lah. Dia boleh nak hidup tu lama-lama banyaklah akarnya. Akar kecil-kecil tu lama-lama banyaklah. Kita zoom. Okey. Okey, so nanti dia akan nak keluar sikit dia punya batang. Tapi testa duduk dalam lagi. Okey. Cotyledon duduk dalam lagi. Okey, nanti apabila dah sampai satu tahap, dia akan keluarkan dia punya daun tu. Daun tu daripada plumule itulah yang akan jadi pucuk daun. Mula-mula pucuk daun, lama-lama dia besar lah. Dan seterusnya. Dan seterusnya nanti dia punya testa tu dia akan lekang lah. Dan naik. Ini yang jenis epigel. Epigel ni maksudnya dia punya biji benih ni dia keluar daripada tanah. Okey. Berlainan pula dengan hypogel. 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 Dia sama je, tanam juga. Mula-mula kita tanam juga macam biasa. Okey. Nanti dia akan tumbuh, cuma dia punya ni biji benih ni ini tinggal dalam tanah tu. Okey, yang dia punya ni akan terkeluar, pokoknya akan keluar. Ni dinamakan hypogel. Yang tadi epigel. Okey, itulah dia teknik tanaman. Okey, kita tengok syarat-syaratnya. Okey. Syarat-syarat macam mana pokok tu boleh hidup. Macam mana nak hidup. Dia ada 3 syarat je. Okey, yang pertama sekali mesti ada air. Sebab tu siram.
taruh air. Yang kedua mesti ada udara. Udara yang paling penting sekali. Okey, oksigen dengan karbon dioksida tu dua-dua penting. Yang ketiga adalah suhu yang sesuai. Cuba kamu tanam nantilah kita try. Satu tu masuk peti ais. Satu tu tinggalkan dekat luar. Nanti kita nak buat ni. Untuk mendapatkan suhu yang sesuai. Boleh tak? Saya tengok saya pun nak try ni. Boleh tak tumbuhan yang tu yang kita nak tanam ni letak kat tempat sejuk. Okey. Suhu yang sesuai tu okey ke tak okey? Nanti kita akan tengok. Okey, satu tak keadaan normal, satu lagi keadaan sejuk lebih dalam peti air. Boleh korang simpan kat dalam freezer tu, tempat beku. Tempat beku nak jadi air batu. Okey, ini yang kita nak buat hari ni lah. Okey, ni eksperimennya. Okey, tapi kalau ikutkan kalau kat sekolah ni kita buat dekat tabung uji. Tapi tak ada kat sekolah ni, kita buat kat rumah je lah. Okey. Okey, so selesai untuk penerangan bagi pembiakan untuk tumbuhan. Habis dah. Tengok pernah habis dah, nanti tak ambil masuk bab baru nampak. Okey, dah habis yang tu. Habis yang tu, kita pergi kepada tugasan kita. Okey, kita akan pergi kepada tugasan kita. Okey, ini pelajar-pelajar yang hadir lah hari ni. Okey, kita pergi tugasan kita. Okey, tengok. Yang pertama sekali nanti pelajar-pelajar diminta untuk mencari ke, membeli ke, apa-apalah. Ini dia kacang hijau. Tak nampak ni. Saya tengok. Nampak? Kamu kena pin gambar saya tu. Gambar saya tu kamu kena pin. Jangan jadi macam kat belakang tu. Memang tak nampak lah, kecil kan. Okey, ini kacang. Kacang hijau ke kacang merah ke, tapi kacang merah susah nak jadi. Kacang merah. Okey, tak apalah, tak payahlah tengok. Memang kabur lah, tak boleh ni. Tapi tahulah ni. Okey. Ini adalah kacang. Okey, kacang. Sini kot tengok. Ni arahnya. Tak boleh sini. Sini dia. Itu dia. Okey, ni kacang kacang hijau, kacang hijau. Ni nak tanam, nanti kalau kamu berjaya tanam ni, dapatkan perbezaan tu, saya bagilah TP6. Kita nak tengok apa syarat yang sesuai untuk pertumbuhan. Okey, awak nak tanam kat mana? Okey, kita tak nak, ada tak saya cakap tanah tadi? Antara 3 syarat tu ada ke tak tanah? Cuba bagi respon, ada tak saya cakap tanah tadi? Tak ada. Tak ada, betul tu. Bagus. Kristina kan. Okey, memang tak ada pun. Saya tak ada cakap tanah pun. Sebab apa? Sebab tidak perlukan tanah. Okey, so kita perlukan apa? Siapa ni baru join ni? Ada juga baru join. Okey, selamat datang Razik. Lambat dah join. Kapas bagus. Apa Nori? Kapas pun boleh, tisu pun boleh. Ni saya pegang. Masuk juga ni. Okey. Oh, ada 2. Ni saya pegang tisu. Okey. Ni kelas 1M dengan 1A kena buat lah. Tisu ni, kamu ambil je bekas apa-apa. Sama ada bekas polisterin ni. Okey, sekejap. Ni. Ni bekas polisterin. Okey, ni bekas polisterin lah. Sama ada bekas polisterin. Atau apa-apa bekas lah. Bekas ni saya jumpa yang tempat makan apa dadih kecil-kecil Okey. Apa-apa bekas lah, pendek kan. Ataupun ada botol mineral ni okey. Sekejap. Apakah saya pula ramai pula datang. Dia nak habis kelas ni. Okey. Ataupun botol mineral. Botol mineral ni kamu kena ni lah. Botol mineral kamu kena potong. Pendek je potong. Jangan potong tinggi. Nanti lambat nampak nak tumbuh tu. Potong pendek je, bawah je potong. Potong bawah sini.
So yang ni tadi, yang tisu ke kapas ke, mungkin sekolah rendah lu dah buat ni. Tisu ke kapas ke apa yang ada kat rumah tu. Ambil saya pakai ini tau. Saya pakai ni. Masuk ni. Masuk. Okey, lepas tu ambil air, tuangkan dekat atas tisu ke kapas tadi. Tuang banyak-banyak, jangan banjir sudah. Janji lembab, ada air. Lepas itu tanam. Buat 2 set. Bukan 1 set, buat 2 set. Satu tanam dekat luar ataupun letak dekat luar, mana-mana je. Dekat meja kamu pun boleh. Mana-mana kau simpan lah. Janji adik-beradik tak ada nak kacau lah pergi ni ke. Satu letak dalam peti ais. Letaklah dalam freezer ke, kat dalam ni kita nak try kaji tempat beku ke. Lepas tu ambil ni kacang. Tak nak banyak pun. Kurang daripada 10 biji kan. Tak nak, kalau kan ayah beli kan RM1 pula berlambak pula kan. Nak kena makan bubur pula pagi tu. Letak je. Okey. Letak di permukaan atas sahaja. Lepas tu siram balik. Okey. Lepas tu siram balik. So kita akan tunggu sehingga 3 hari. Jumaat, hari ni, Sabtu, Ahad, Isnin. Okey, Sabtu, Ahad, Isnin kelas 1M, Selasa kelas 1A. Kita akan tengok hasilnya, perbandingan dua tu. Mana yang boleh hidup untuk kita kaji. Boleh buat, saya harap pelajar-pelajar boleh lah buat untuk dapatkan TP6. Ya Allah, ya amat simple dapat TP6. Okey, saya harap boleh lah buat semua tu. Tunjuklah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, boleh tunjuk pada kelas. Google Meet secara live. Tak ada, kalau tak ada nanti hantarlah video dalam bentuk video, tunjuk. Tak boleh lah untuk bentuk gambar atau untuk gambar tipu. Tangkap gambar orang lain punya. Atau lah dalam bentuk video tu, kata anak ni saya punya. Letak dalam peti air, kena tutup ke apa, ada tak payah tutup, permukaan tak payah tutup, letak macam ni ni. Okey, letak je. Paparan ni saya lambat sikit kot. Okey, tapi suara boleh dengar rasanya. Okey, ni kamu letak je. Letak pada ni, letak atas je, tak payah tutup-tutup. Lepas tu masuk dalam peti air. Dah. Berapa biji nak letak? Berapa set ke berapa biji? Biji tu kurang daripada 10. Jangan banyak-banyak, nanti berebut dia. Kalau set, 2 set. Satu letak peti ais untuk kita tengok suhu yang sesuai. Satu letak kat luar. Letaklah mana-mana. Okey. Yang normal. Kamu boleh tengok apa. Sekejap tu. Boleh tengok Razif. Dia satu boleh ke? Apa yang satu? Biji satu ke set yang satu? Satu biji. Ya Allah, kalau tak jadi kan rugi lah sebiji. Kenapa kacang hijau ada sebiji? Try lah. Aduh. Kacang hijau ni rugi. Kalau beli RM1 pun banyak dapatnya. Tu yang leceh tu. Takkan nak kongsi-kongsi. Kalau kat sekolah saya tak ada ni pun. Kalau ni kat sekolah saya bagi je. Saya belilah kan. Kamu tanam lah. Kita buatlah uji kaji tu. Okay. Ada uji kaji kat tempat gelap. Ada kat tempat cerah. Ada masuk dalam peti ais. Ada masuk kat dalam kita punya apa, steril tu. Steril panas tu. Kita try lah. Kalau kat sekolah. Ini kat rumah tak boleh macam tu. Saya tak boleh nak ni. Terpaksa lah kamu usaha sendiri pula. Tapi untuk dapatkan dia punya TP tu terpaksa juga lah buat kan. Faham lah? Boleh faham? Faham pun tak faham? Bagi tahu sikit. Faham ataupun tak faham? Faham. Faham, bagus. Tak payahlah penerangannya lagi. Tapi kalau ni boleh lah WhatsApp saya tu, Telegram lah. Telegram senang sikit. Bukan Telegram tu senang, sebenarnya WhatsApp tu lebih senang. Tapi disebabkan device saya ni, handset saya ni
banyak dah pergi ke anak saya. Jadi saya banyak guna iPad ni. Jadi WhatsApp dia tak boleh. iPad ni dia kena WhatsApp web. Telegram ada apps, senang. Jadi nak pantas sikit, nak cepat sikit dia punya balasnya tu, tapi tak ada cepat sangat pun. Nak biar berapa lama dalam petik air tu, sampailah kita punya Google Meet tu, kita punya perjumpaan lagi sekali, dia lah tinggal dalam petik air tu. Dan nak ni baru kau keluar kan. Nanti bila kamu keluarkan awal, dia suhu dah jadi sesuai. Bila ya Allah. Si Razi, aduh, udah memasak pula. Aduh, kau buat konten memasak ke dekat saya punya video? Aduh, ini dah kira apa? Dah kira palagiat dah ni. Tak cikgu. Ini kau buat konten memasak pula dalam saya punya YouTube channel. Okay, itulah sajalah. Untuk kelas kita hari ini, saya harap pelajar-pelajar nanti dapat tunjukkan kepada saya. Kalau malu nak tunjuk live masa Google Meet, buatlah video. Tangkap gambar video beberapa saat, 5-6 saat ke, kamu pegang. Ini saya punya cikgu. Okay, dah dapat. Nanti saya akan nilai lah. Hidup dengan tak hidup. Betul tak kita punya jangkaan nanti kita buat eksperimen tu. Okey, faham ya? Bila nak kena tunjukkan nanti kelas insya-Allah pada hari Isnin. Kalau ni Isnin untuk kelas 1A, Selasa untuk kelas 1M. Kalau tak ada apa-apa halangan lah kadang-kadang internet tak ada ke apa kan jadi susah. Kita pun duduk di rumah ni tak tentu dia punya tak buat apalah hari tu kan. Adalah macam-macam halnya. Jadi tak dapat nak live. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelas 1 aktif dan juga 1M yang dapat join. Okey, bukan semua orang dapat join Jadi kelas kita tamatkan pada hari ini. Lebih kurang 9.30. Biasa memang macam tu pun 9.30. Nanti saya akan bagi dalam Telegram apa tulisan yang kena buat. Okey, silah dah tahu dah apa nak kena buat, layan yang seterusnya lah, habis lah bab tu kan. Okey, tapi saya bagikan juga. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, masing-masing boleh live meeting. Okey, buat kerja. Okey, sama-sama.